DHU 2020 Bandung. Dan saya Muhammad Irfanil Hakim di depan DHU 2020 Tujuh Menali. Saya Farah Bilah Binti Mansur DHU 2020 dan saya Fatih Dana binti Arif DHU 2020 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Islam bin Muhammad Faizal DHU 202024-886. Muzium Negara ialah sebuah bangunan indah yang bersejarah bercirikan seni bina Melayu tradisional yang berdiri megah di tengah bandaraya Kuala Lumpur sebagai gedung sejarah negara kita. Dalam Muzium Negara mempunyai barang artifak yang menarik dan interaktif dalam membawa pengunjung menerokai sejarah Malaysia yang bermula sebelum tamadun sejarah kita. Muzium Negara di Malaysia merupakan peneraju aktiviti permuziuman terhadap pemeliharaan dan pengekalan warisan koleksi khazanah negara. Usaha-usaha untuk menubuhkan sebuah muzium sementara bagi menempatkan khazanah warisan negara dilakukan oleh General Sir Jared Templer. Selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Perdana Menteri Tuanku Abdul Rahman telah mengambil daya usaha untuk membina Muzium Negara di atas tapak Muzium Selangor. Semasa Muzium Negara sedang dibina, beberapa pakar telah datang untuk memberi khidmat dalam kerja-kerja bentuk pameran. Antaranya ialah John Elway dan J.J. Lowry dari Victoria dan Albert Museum, London. Muzium Negara mempunyai 4 balai pameran tetap. Balai pertama iaitu Balai A mempamerkan bahan-bahan kebudayaan rakyat Malaysia, manakala Balai B mempamerkan artifak-artifak sejarah tanah Melayu, penemuan-penemuan arkeologi, graf tangan tradisional, koleksi numismatik, senjata-senjata Melayu dan orang asli. Pada tingkat 2 iaitu Balai Pameran C yang mempamerkan pelbagai koleksi alam semula jadi negara seperti mamalia, reptilia, serangga, burung, ikan, geologi dan lain-lain lagi. Balai D pula mempamerkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi negara seperti tanaman komersial, industri perombongan biji timah, perikanan dan pengangkutan awam. Antaranya ahli-ahli menyiapkan bangunan dan menyediakan pameran dalam bidang-bidang berkenaan ialah Nik Zainal Abidin bin Nik Saleh, Wan Zuwan Adman dan Syaharuddin Tahir. Setelah setahun berlalu, bangunan Muzium Negara dapat disiapkan dengan baik. Dalam tempoh masa yang sama, kerja-kerja menyediakan pameran-pameran tetap berjalan tanpa henti. Akhirnya, pada 31 Ogos 1963, Muzium Negara dirasmikan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizuddin bin Abdul Hadi. Okey, pada hari yang mulia ini saya akan menerangkan tentang penyertaan masalah iaitu perubahan Muzium Negara. Ya. Okey, konsep yang bermula daripada kewujudan muzium mungkin ianya bermula daripada pengumpulan barang oleh orang kaya. Ianya bertujuan untuk dinikmati semata-mata. Okey, hal ini kerana pada masa dahulu sejumlah besar rakyat adalah putus. Okey, keadaan ini memberikan kesedaran akan pengguna alat pandang dengar untuk kegunaan pelajar dan ini telah memberi pengakuan bahawa muzium adalah sebaik-baik tempat untuk memberikan pelajaran, perkhidmatan dan pendidikan kepada masyarakat kita. Okey, salah satu tujuan muzium ditubuhkan di Malaysia adalah sebagai ejen untuk meninggalkan kebudayaan negara supaya hasil pengumpulan itu dapat dipihak oleh muzium dan dapat dipamerkan kepada orang ramai.
Di samping itu juga, ia juga berfungsi untuk orang dewasa yang ingin mengetahui tentang kebudayaan dan sejarah tanah air. Selain itu, kanak-kanak juga dapat mempelajari tentang sejarah tanah air dan dapat menanam semangat kebangsaan dan rasa hormat pada negara. Kewujudan muzium di Tanah Melayu adalah merupakan idea sehatria Perintah Raja Charles Brooke selama lebih kurang 29 tahun. Okey, beliau juga dilantik menjadi Presiden Perak bagi menggantikan J.W.W. Bridge yang mati dibunuh di Pasir Salak. Dengan pengalaman yang luas tentang masyarakat Melayu, Haidlaw berjaya memulihkan kekalutan di Perak dan membangunkan sosio budaya. Okey, seterusnya ialah penubuhan Muzium Negara ini ialah idea daripada Allahyarham yang teramat mulia, iaitu Tunku Abdul Rahman bin Putra Azhar, iaitu Perdana Menteri pertama Malaysia. Okey. Allahyarham yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Azhar telah membentangkan projek mengenai bangunan muzium ini pada 16 September tahun 1958. Pada tahun 1959, sejurus selepas merdeka, kerajaan melantik arkitek iaitu Encik Ho Kee Hiew untuk mereka bentuk Muzium Negara yang akan dibina di atas bekas tapak Muzium Selangor. Dalam tempoh masa yang sama, pihak UNESCO dari Perancis menghantar seorang pakar muzium dan arkitek iaitu Lothar P. Waterberg yang menjadi ketua bahagian pameran di National History Museum di New York. Setelah itu, Allahyarham Tun Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mereka bentuk bangunan seperti yang sedia ada sekarang dan sebuah syarikat pembinaan bernama syarikat Yuli telah dilantik untuk membina bangunan Muzium Negara pada 2 Januari tahun 1962. Setelah itu, bangunan ini berukuran sebanyak 124 kaki persegi, 362 kaki panjang dan 60 kaki lebar. Bangunan ini dibina dengan kos sebanyak 1.5 juta dan terletak di atas kawasan seluas 14.7 hektar. Kerja-kerja menyiapkan bangunan dan menyediakan pameran berjalan serentak dengan melibatkan ramai penyelidik, pekerja dan tukang-tukang yang berkemahiran tinggi dalam pelbagai bidang. Selain Nik Zainal Abidin bin Nik Saleh, ialah Wan Su Wan Osman dan Saharuddin Tahir yang telah melukis bentuk hiasan di luar dan di dalam bangunan, ukiran pada pintu besar hadapan bangunan, ukiran siling Dewan Tengah dan Balai Istiadat. Para karyawan lain turut memberi sumbangan besar untuk menyiapkan pameran-pameran tetap ialah Wavenis Zenkis, Abdul Wahab Muhammad Tahir iaitu pelukis muzium, Honis Enas, Raja Teh Zaitun, Syahrul Yap, Brian Peacock dan Ismail Bakti. Selain itu, Wavin Jenkins juga telah menghasilkan mural tentang Hantuah berpandukan nasihat Datuk Paduka Maharaja Lela Nik Mustafa Fadil dan mengambil contoh wajah 2 orang askar dari Batalion Pertama Askar Melayu Diraja. Manakala, Raja Teh Zaitun telah menyiapkan tahta perkahwinan diraja Perak dengan bantuan Puan Teh Fatimah dari Ipoh yang juga seorang pakar dalam pakaian diraja Perak. Okey, yang terakhir ialah Muzium Negara telah dirasmikan pada 31 Ogos tahun 1963. Tetapi pembangunannya telah dibina pada tahun 1959 lagi. Okey. Upacara perasmiannya telah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ketiga, iaitu Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullah. Muzium Negara telah siap sepenuhnya dan dirasmikan pada 31 Ogos tahun 1963. Dan Muzium Negara juga merupakan muzium yang bersifat umum dan bercorak nasional yang menjalankan kajian mengenai budaya dan sejarah iaitu tentang negara Malaysia. Terdapat 3 bahagian yang akan saya terangkan. Jom. Yang pertama, dapat mempelajari adat istiadat warisan. Warisan merupakan sesuatu yang diperturunkan dari generasi dahulu atau merupakan tinggalan nenek moyang pada zaman dahulu.
Warisan bermula dengan menyimpan sesuatu yang pernah digunakan, contohnya kapak, sabit, tulang mawas, mata lembing dan sebagainya. Warisan dibahagikan kepada dua, iaitu warisan ketara dan warisan tidak ketara. Warisan ketara ialah sesuatu yang kekal dilihat dan dipegang sama ada statik atau mudah alih, berbentuk rupa atau artifak yang dapat dirasai. Contohnya, tapak warisan budaya, bandar atau kota bersejarah dan lain-lain. Manakala, warisan tidak ketara ialah warisan yang tidak nyata atau tidak nampak ataupun merupakan ilmu dan kepakaran yang ditafsir melalui bahasa sastra, kepercayaan, adat resam dan sebagainya. Contohnya, acara perayaan ritual, seni persembahan, seni tapak, seni perubatan tradisional, sukan dan permainan. Yang kedua, dapat mempelajari permainan tradisional yang terdapat pada zaman dahulu. Contohnya, congkak, gasing, batu serembang, wau. Wau dan gasing merupakan permainan tradisional yang terkenal di pantai timur iaitu Kelantan dan Terengganu. Yang ketiga, dapat mempelajari seni kebudayaan. Tarian Mak Yung berasal kira-kira 400 tahun yang lalu di Istana Raja Melayu Patani dan tersebar ke negeri Kelantan. Mak Yung menggabungkan unsur-unsur drama romantik yang berbeza, tarian, nyanyian opera dan komedi. Silat juga merupakan salah satu seni kebudayaan. Silat merupakan satu bentuk pergerakan yang melibatkan penggunaan pedang atau keris dan cara ini dipanggil pencak silat. Contohnya, silat gayung, silat cekak, silat harimau dan sebagainya. Seterusnya, tarian singa juga merupakan salah satu seni kebudayaan. Tarian singa ini berasal dari negara China dan tarian singa ini juga dipersembahkan semasa pesta atau perayaan, terutamanya semasa Tahun Baharu Cina. Rakyat Malaysia haruslah mengetahui fungsi muzium negara dalam mengekalkan atau memelihara kebudayaan kepada negara dan masyarakat. Dalam Muzium Negara terdapat 4 galeri yang berbeza yang bersejarah, iaitu yang pertama Galeri A, Galeri B, Galeri C dan yang terakhir Galeri D. Dimulai Galeri A iaitu sejarah awal. Galeri ini membawa pengunjung meneroka proses pembentukan muka bumi serta menghayati cara hidup masyarakat awal menerusi setiap artifak yang dipamerkan. Pengunjung juga berpeluang mengenali evolusi alat-alat batu yang digunakan pada zaman Paleolitik, Hadrian serta Neolitik. Antara artifak yang menarik perhatian ialah manusia perak, iaitu rangka manusia tertua yang hampir lengkap di Asia Tenggara ditemui di negara ini berusia kira-kira 10,000 hingga 11,000 tahun dahulu. Galeri ini juga menerangkan susugulat evolusi pembentukan muka bumi dan asal-usul masyarakat awal di Malaysia, khususnya menerusi jumpaan alat batu zaman Paleolitik 200,000 tahun dahulu sehinggalah penemuan artifak-artifak peninggalan Hindu-Buddha di Lembah Bujang pada zaman protosejarah. Antara koleksi lain yang diperagakan termasuklah pelbagai jenis tembikar zaman Neolitik, barang-barang perhiasan seperti gelang batu, anting-anting, kulit siput serta manik-manik yang digunakan sebagai barang dagangan. Salah satu artifak berharga yang dipamerkan ialah loceng Dongson yang bertarikh 150 tahun Masihi. Seterusnya, Galeri B iaitu kerajaan-kerajaan Melayu. Galeri ini menelusuri sejarah perkembangan tamadun Melayu menerusi pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu di seluruh Nusantara. Asalnya kerajaan-kerajaan yang wujud di semenanjung Tanah Melayu dan Kepulauan Borneo. Fokus galeri ini adalah kepada kerajaan Melayu Melaka yang merupakan era kegemilangan sejarah ketamadunan Melayu Islam di rantau ini. Di samping itu, kemunculan kerajaan-kerajaan tersebut membuktikan kewujudan suatu sistem pembentukan yang tersusun dan sistematik dengan pencapaian dalam bidang sosioekonomi, khasnya perdagangan antarabangsa serta perkembangan dalam ciri-ciri kebudayaan dan kepercayaan rumpuan Melayu. Galeri C pula iaitu era kolonial.
Gathering ini pula membawa pengunjung menyeluruhi liku-liku pahit manis dalam meniti perjuangan ke arah kemerdekaan dan pembentukan bangsa. Ia memaparkan proses transformasi serta pembangunan yang dikecapi sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957 diikuti dengan penubuhan Malaysia pada tahun 1963 sehinggalah hari ini. Kini rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama bebas mengamalkan adat, budaya dan kepercayaan masing-masing dan hidup dalam suasana aman dan damai. Antara dokumen penting yang turut dipamerkan ialah salinan asal watika pengisytiharan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-14 iaitu Ketua Negara Malaysia. Dan yang terakhir ialah Galeri D iaitu Malaysia Kini. Galeri ini menyingkap sejarah gerakan awal nasionalisme yang dipelopori oleh tokoh-tokoh kebangsaan daripada pelbagai kaum yang berlatar belakangkan pelbagai parti politik bermula daripada campur tangan Inggeris sehingga pencapaian kemerdekaan pada tahun 1957. Galeri ini juga memaparkan pelbagai pencapaian dari setiap sudut negara selepas kemerdekaan sehingga kini. Seterusnya, saya akan teruskan lagi dengan kesimpulan. Pelbagai usaha yang telah dilakukan bagi memastikan bangunan bersejarah ini terus utuh dan megah sebagai peneraju institusi pemuziuman di negara ini. Bermula dari penubuhan Muzium Perak, kini institusi pemuziuman di Malaysia semakin berkembang pesat dan pusatnya Muzium Negara Kuala Lumpur yang ditempatkan di Damansara. Statistik terkini Jabatan Muzium Malaysia menunjukkan sehingga kini terdapat 21 buah muzium yang berada di bawah kelolaannya. Manakala sebanyak 88 buah muzium yang berada di bawah kerajaan negeri, 34 buah muzium di bawah institusi pendidikan dan jabatan-jabatan kerajaan serta 10 buah muzium persendirian. Senario ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia telah mulai sedar akan kepentingan memelihara warisan sejarah dan budaya negara. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu mengetahui setiap budaya, warisan dan juga adat istiadat orang-orang yang terdahulu agar sejarah nenek moyang kita tidak akan ditelan zaman yang semakin pesat membangun pada masa kini. Sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah sentiasa mempelajari sejarah agar apa yang diperjuangkan orang yang terdahulu sentiasa tersemat di jiwa dan raga kita semua. Dengan mengetahui dan menjaga sejarah dalam negara kita yang tercinta ini dapat mengeraikan hubungan silaturahim antara satu sama lain dan juga mengelakkan kesalahfahaman di antara mana-mana kaum dan bangsa agar dapat mencapai keharmonian dan ketenangan hidup sepanjang zaman.